السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى ayat 31 surah Yunus. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلالة فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Baik, dalam ayat yang ke-30 sebelum masuk 31 ni, ayat 30, Allah Ta'ala sebut hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya, bermaksud pada masa itu, ini kiamat, dapatlah mengetahui akan apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Waruddu ila Allahi maulahumul haq, dan pada ketika itu mereka dikembalikan kepada Allah maulahumul haq, tuan dia yang sebenar. Ini Allah yang sebenar-benar akan membalas dengan adil. Wa dhalla anhum, dan dengan itu lenyaplah daripada apa yang mereka kerjakan, kata Allah. Baik, daripada ayat nombor 30 ni ada penambahan sedikit. Allah Ta'ala sebut hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Pada masa itu, hunalika ni bermaksud pada waktu itu ataupun pada tempat itu. Dia merujuk pada mahsyar. Apabila manusia dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar dan dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan dia yang sebenar. Kalau kita tengok, padang mahsyar ni satu tempat yang menakutkan. Untuk apa? Tablu, untuk diadili. Untuk diadili. Sejauh mana pengadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini? Kalau kita tengok penyokong kepada ayat ini sebagaimana yang disebutlah surah Al-Isra ayat 13 dan ayat 14. Yang Allah Taala sebut wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa yukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura.
Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-Isra ayat nombor 13, nombor 14. Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitu tiap-tiap manusia, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Tiap-tiap manusia kami kalungkan, itu kami letakkan bahagian nasib di lehernya. Allah Ta'ala buat satu contoh pada kita, masing-masing buku masing-masing aku letak di tekuk masing-masing, sama nasib celaka ataupun nasib bahagia. Dan nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan kitab ini, surah amalan akan didapati terbuka di hadapannya. Ini dzalika tablu kullu, kita baca tadi, setiap orang akan dikumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haq, dan kembali kepada Allah, Tuhan yang punya sebenar. Sama ada diri kita mempunyai dunia ini, mempunyai hari kiamat yang mengadili dan menguasai hari kiamat, yang kita sebut Malik Yaumiddin. Maka Allah Ta'ala sebut, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Allah Ta'ala gantung nasib di leher masing-masing, nasib celaka ataupun nasib bahagia di hari akhirat. Kemudian wa nakhruju lahu yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan keluarkan kembali buku catatan amalan di hari kiamat. Maka pada ketika itu, kitaban yalqahu mansyura, Allah Ta'ala buka seluah-luahnya kitab di hadapan muka, di hadapan mata manusia. Apa kata Allah? Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, diperintahkan kepadanya, bacalah kitab amalan kamu. Baik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh baca ni bukan makna dia tak tahu. Baca sikit, takut-takut aku tak ingat ke? Tidak. Membaca sendiri. Apa yang kamu buat sehingga kamu dapat pada hari ini, nasib celaka ataupun nasib bahagia, kamu baca pada hari ini. Allah Ta'ala sebut, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup dengan engkau pada hari ini menjadi penghitung kepada amalan kamu masing-masing. Saya ambil dari tafsir lain, bukan Ibnu Katsir. Tu orang panggil tafsir al-ayah bil ayah. Cukup kata Allah, dia sendiri boleh nampak amalan dia yang dilakukan oleh dia, banyak amalan salah ke banyak amalan baik, dia akan tahu sendiri dengan report yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada dia. Sama ada dia nadamah, dia menyesal, ataupun dia menjadi orang bahagia di hari akhirat. Satu ayat yang menyokong ayat ni lagi, Suratul Kahfi ayat 49. Firman Allah Ta'ala, wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya waylana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala sebutlah soal Kahfi, wa wudi'al kitab, dibuka, dipersembahkan kitab kepada dia. Kitab ini dibentang di hadapan dia, maka engkau melihat orang yang berdosa rasa takut dengan isi dalam kitab buku catatan amalannya. Kenapa dia takut dengan isi? Kerana dia banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katalah, ya laitana ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka sungguh aku hari ini, kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggal walaupun sekecil-kecil perkara dan sebesar-besar perkara, illa ahsaha, mereka dihitung semua sekali. Allah ni kitab apa ni yang detail sangat ni, habis dia tulis apa yang aku buat atas muka dunia dulu, habis dia rekod semua sekali. Allah wajadu ma amilu hadira,
dan mereka dapati segala apa yang mereka kerjakan tertulis di dalamnya. Wala yazlimu rabbika ahada, dan pada hari itu kata Allah tidak berlaku zalim kepada seseorang. Tuh. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang pun. Baik. Itu ayat nombor 31. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan dikembalikan kepada Allah maulahumul haq, pelindung mereka yang sebenar. Sepatutnya kita di atas muka dunia ni tidak perlu bimbang, tidak perlu minta tolong dengan yang lain selain daripada Allah, kerana dia maulahumul haq. Dia Tuhan yang sebenar, yang kita hadapkan muka kita, tadah tangan kita minta dengan Allah. Nak apa dia lagi? Bila Allah Ta'ala sebut begini, bila Allah Ta'ala sebut bahawa aku Tuhan yang sebenar, maulahumul haq, maula dalam makna pelindung, pelindung yang sebenar-benar melindungi kamu. Ya, kita dok sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sembah Allah dan kita minta tolong dengan Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dia sebagai maula, sebagai Tuhan. Kenapa manusia pergi cari kubur lagi, pergi sembah kubur? Kenapa? Kenapa pergi sembah kubur, bertawassul dengan orang yang mati lagi? Kenapa? Sedangkan Allah telah membuka ruang untuk kita minta dengan Allah. Sunnah Nabi ajar kita mudah je. Ambil solat, ambil air semayang, fa ahsanal wudu, sempurnakan wudu, semayang 2 rakaat. Minta dengan Allah. Tak pandai Ustaz, tak pandai nak niat. Allahu Akbar. Nak niat apa lagi? Tengah-tengah malam bangun, angkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu pergi di kubur, tak perlu bayar nazar, tak perlu minta dengan habib ke, minta dengan wali ke apa, tak perlu. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maulahumul haq, dia Tuhan kita yang sebenar. Boleh faham ke tak ni? Lagi saya sebut gini orang marah pula. Kena gam. Nah, muka kita ni muka geng 16. Alhamdulillah lah Datuk Mufti Negeri Pulau Pinang, bila pemberita tanya dia kata tak ada masalah, saya rasa 16 orang ni untuk berceramah di Pulau Pinang. Tengok statement dia keluar oleh Sinar Harian. Saya ingat tak boleh mengajar dah Pulau Pinang ni, berjangkit ke negeri lain. Nah, Alhamdulillah lah boleh mengajar lagi. Alhamdulillah. Susah nak sebut kebenaran ini. Macam-macam dituduh, macam-macam difitnah. Tapi kita tak ada masalah, kerana meja kuliah ni bukan tempat kita cari makan. Orang kata sudahlah Ustaz, awak tak panggil lah Ustaz macam mana dengan ekonomi. Tak ada. Allah Ta'ala ada. Semut yang tak pandai ceramah pun Tuhan bagi makan. Takkanlah aku yang besar gini tak boleh nak cari makan. Nah, kambing pun Tuhan bagi makan. Lembu carole tu besar pada aku lagi tu. Kamu tengok lembu carole besar bukan main, 160 kilo, 260 kilo. Molek-molek Allah Ta'ala bagi dia makan. Dah, kita tak yakin dengan Allah Ta'ala. Yakinlah tuan-tuan, sebarang kebenaran lama-lama manusia akan terima kebenaran. Kerana fitrah manusia tu nak kepada kebenaran. Dan benar ni al-haqqu min rabbik, benar ni dia datang daripada Allah Ta'ala. Allah buatlah macam-macam mana pun, nak membenarkan satu amalan yang bukan asas daripada agama Allah Ta'ala, tak boleh buat. Berjumpa dengan kesusahan. Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, Nabi sebut. Agama ini mudah dan tidak ada orang yang memayahkan agama kecuali dia akan tewas. Janji Nabi menyusahkan perkara agama. Kena buat tu, kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni. Nabi ajar kepada kita cukup lengkap.
Sebab tu saya dah jawab sidang media pun saya dah buat. Semalam pun saya dah jawab kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok video oleh YouTube dikeluarkan oleh media Tajdid ni. Boleh tengok. Saya dah jawab kenyataan apa tuduhan Majlis Ugama Islam Johor kepada saya. Dia nak tuduh tu dia punya pasal, dia jawab depan Allah Ta'ala. Saya tak rela dengan tuduhan ni. Dia kata zaman Nabi dulu pun tuduh juga. Betul. Zaman Nabi dulu tuduh. Orang tuduh Nabi macam-macam. Allah Ta'ala yang menghiburkan hati Nabi SAW dengan macam-macam ayat dalam Al-Quran nak menghiburkan hati Nabi. Kita tak marah kalau nak tuduh kita kaki bida'ah ke ni, kaki pembida'ah, tak ada marah. Sebab kita sebut tu benda betul. Benda betul. Kalau saya sebut benda tak betul, minta Allah Ta'ala jauhkan. Kita nak kembali ke akidah masyarakat kepada ahli sunnah wal jamaah. Ramai orang boleh mengaku ahli sunnah gitu. Siap buat apa? Siap buat pertubuhan macam kat lu. Nah, pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah ke gitu? Mengkafirkan orang, memurtadkan orang. Ahli sunnah gitu. Mengkafirkan orang. Menggelar orang dengan macam-macam gelaran. Ahli sunnah gitu. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Boleh nilai sendiri. Menuduh ulama-ulama yang telah mati, kita tak setuju macam mana dengan ulama. Walaupun Imam Ghazali, ramai ulama-ulama hadis tidak bersetuju dengan Al-Imam Al-Ghazali. Tapi apa mereka buat? Mereka bersihkan kembali kitab Ihya Ulumuddin. Mereka tulis balik, mereka tahqiq balik, mereka letak status hadis. Kita tak salahkan Imam Ghazali, mungkin pengetahuan dia setakat tu sahaja. Lalu ada kitab tahqiq Ihya Ulumuddin, ditulis oleh ulama-ulama, dan mereka tidak mencerca Imam Ghazali. Tidak ada seorang pun manhaj salaf, orang pegang dengan sunnah Nabi ni mencerca Imam Ghazali. Ada? Ada. Mereka tak akan cerca Imam Ghazali. Kerana itu keupayaan manusia. Dr. Yusuf Qaradawi, walaupun dia nama Dr. Yusuf Qaradawi, satu orang panggil figure yang cukup hebat zaman sekarang, tapi ulama Saudi tulis kitab Ruddu al-Qaradawi, penentangan kepada pendapat Qaradawi. Contoh dalam bab al-halal wal haram, buku dia tu, kitab dia halal wal haram, banyak mana diperbetulkan dalil-dalil oleh ulama Saudi. Ulama Saudi sendiri pun ada yang membetulkan dia punya tulisan, dan budaya memperbetulkan tulisan ini budaya ilmu, bukan budaya bergaduh. Cuma kita jadi bergaduh. Kita jadi bergaduh tu ada beberapa faktor. Yang pertama, kerana kita taksub dan kita nak membersihkan tok guru kita daripada segala kesalahan, nak memaksumkan guru kita. Ni orang panggil Syiah. Kerana Syiah lah yang memaksumkan imam dia, tak ada imam dia bagi dia tak ada dosa. Sebab tu mereka boleh mandi dengan air kecing tu imam dia, boleh minum air liur tu imam dia, berbangga pula tu minum air liur untuk guru dia. Nah, kenapa? Ini salah satu daripada ajaran Syiah. Kan dia memaksumkan para imam dia. Siapa petuk guru besar mana pun dia, hebat setara mana, anak murid beribu orang, ada dia punya kesalahan. Tapi kesalahan dia tidak mencacatkan dia. Tidak. Kecuali kesilapan dia dalam masalah akidah. Itu berat. Kalau kesilapan masalah akidah, kita kena perbetulkan. Di mana tepat tak betulnya masalah akidah. Kita bergaduh bukan nak bergaduh masalah khilaf apa, tidak. Bukan bergaduh masalah khilaf. Dan alhamdulillah lah, Datuk Mufti Pulau Pinang ni seorang yang amat-amat terbuka dalam menerima pendapat. Dalam menerima pendapat amat-amat terbuka. Alhamdulillah. Ada setengah tu tak boleh terima. Mau mari negeri aku, jangan mari. Tulis nama pula. Ni 16 orang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia ingat aku Syiah ke apa? Nah, ada benda lain, Wahabi dia tu. Benda Wahabi ni, tuan tengok video klip. Saya malah ulah dah, saya ulah dah Masjid Batu semalam. Buat habis helio yang aku ulah. Nah, kita fokus pada tajuk kita. Saya dah ulah dah di masjid semalam, Masjid Batu. Pematang Pauh, boleh tengok dalam video apa itu Wahabi dan di mana perkataan Wahabi itu mari. Allahu Akbar. Cabaran umat akhir zaman berhadapan dengan benda begini. Lah saya siapa yang rugi? Kita yang rugi. Rugi.
Duk bising negeri Perlis pecah imam tak baca kunut. Duk bising negeri Perlis pecah imam sebab tak baca wirid lepas sembahyang. Bising. Nah, kalau Facebook tu berasak. Orang tak tahu cerita sebenar kenapa kita pecah imam tu. Kita malah buka aib dia. Aib tu imam tu kita malah buka. Ada masalah kita pecah, bukan masalah kunut. Hatta ada satu masjid di Perlis sekarang ni, tahu-tahu pergi baca kunut tiap-tiap subuh. Ada jabat mufti pergi tangkap tu imam sebab baca kunut. Tak ada pun nak baca 4-5 hari pun baca lah kunut. Nak wirid kuat ada Datuk Mufti gerapah mikrofon. Tak ada, baca lah wirid lah. Tapi kita buat keluar garis panduan daripada Majlis Agama Islam. Tetapi kalau saya dak baca kunut negeri tuan-tuan, apa jadi? Contohlah saya pergi di Johor, tak baca kunut. Bising. Kiamat dunia. Betul tak? Dah kata dah dia ni Wahabi, tak percaya sebab apa? Aku sembahyang subuh dengan dia kunut tak baca. Kata dah dia ni Wahabi, kenapa wirid pun slow-slow je. Tapi kita kan nak wirid slow, wirid kuat, negeri Perlis tak ada masalah. Wirid tak ada orang marah. Imam yang kita pecah ada masalah yang pertama, yang keduanya faktor usia. Tengah baca Fatihah cabut pergi pelesu. Baca pun tak apa betul dah, faktor usia. Inisiatif kita nak tampung masalah ni, kita buat akademi imam. Buat akademi imam. 2 sesi kita buat. Orang muda-muda ramai yang mendaftar di akademi imam. Nak nanti imam yang muda-muda. Imam yang boleh pegang masjid, boleh atur masjid. Masjid dah makin lama makin tak ada orang, makin lama makin tak ada orang. Itu inisiatif. Kita tak pernah paksa menerima supaya tak baca kunut apa semua, kita tak paksa. Cuma kita buat keluar garis panduan. Yang terbaiknya begini. Tak berikut, kita tak pernah tangkap. Cuma ada 2-3 orang ustaz yang mulut celupar, yang fitnah. Yang fitnah kepada jabatan mufti, yang kira memaksa orang supaya baca kunut. Tidak, wallahi kita tak paksa. Tak paksa. Tapi kalau saya buat kat tuan-tuan macam mana? Mula-mula saya di imam tadi, saya dah baca bismillah, maka alhamdulillah, nanti berasak WhatsApp masjid. Kata dah dia Wahabi, jangan panggil dia gini-gini. Tapi kalau kita mak sembahyang ni pelik imam tu baca bismillahirrahmanirrahim, kita tak marah baca. Kita ikut belakang, tak mufarakah pun, tak update status pun. Kenapa? Kerana itu pendapat dia, silakan. Itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Baik. Ayat nombor 31. Qul man rabbus samawati wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunna Allah. Ni pengakuan musyrikin mengenai dengan keesaan Allah dalam masalah rububiyah. Rububiyah ialah maksudnya mengesakan Allah daripada segala perbuatan seperti memati, menghidupkan, menciptakan, mengatur dan segala yang merupakan perbuatan yakni Allah, yakni Allah lah yang melakukan semua itu. Itu makna rububiyah. Dalam kaedah tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Pecahan daripada pengkajian dia mengenai dengan Al-Quran yang membawa tauhid. Kalau Syah Waliullah Ad-Dahlawi, Syah Waliullah membahagikan kepada 4. Yang pertama mawujud, kewujudan Allah yang telah saya sebut pada tuan-tuan. Yang kedua khaliqiyah, Tuhan yang mencipta. Yang ketiga Allah Ta'ala yang mentarbir apa yang diciptakan. Yang keempat la ma'budu illallah, tidak ada perhambaan diri pada Allah. Nak bagi 4 ke bagi 5 ke bagi 20 ke bagi 6, itu kaedah. Kaedah. Cuma ada 2-3 orang yang mulut celupar ni, yang mengatakan bahawa tauhid jenis 3 ni boleh membawa kepada keganasan. Malang nasib orang ni. Malang. Boleh membawa kepada keganasan. Dan dalam kitab yang kita baca ni, depan saya ni Ibnu Kathir, yang ditahqiq oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, seorang ulama yang menulis tahqiq kembali kitab Ibnu Kathir menjadi Sahih Ibnu Kathir. Dia buang cerita-cerita yang tidak ada kena-mengena yang duduk dalam ni.
Orang kata, ha, kalau gitu Ibnu Katsir pun tak betul, bukan Ibnu Katsir tak betul. Ibnu Katsir anak murid Ibnu Taimiyah. Ana ingat sahabat anak dia ngaji Jordan. Sahabat pun senior lah pada anak. Dia kata dia balik dulu, dia mari mengajar masjid Sahih Ibnu Katsir. Orang marah. Dia kata jangan mengajar kitab Wahhabi. Jadi Ibnu Katsir pun Wahhabi juga. Pening sungguh manusia ni. Allah ya salam. Dia nak mengaji apa? Kata kena ngaji kitab lain. Tak nak mengaji kerana keliru masyarakat keliru. Nak sabah ngaji tafsir jadi keliru. Hak keliru ni pada otak mung. Hak keliru. Tafsir ni tak keliru. Kepala otak mung hak keliru, hak tak faham. Sebab apa? Sebab je ni. Jadi tak nak fikir, tak nak berlapang dada. Tak nak terbuka lah masalah. Ni ayat ni dia cerita pengakuan dari segi rububiyah. Dari segi mencipta, dari segi mengatur, dari segi menghidup, semuanya Allah. Apa makna dia? Katakanlah, qul, musbuk wahai Muhammad. Tanya pokok ni. Pokok jahiliah Mekah. May yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapakah yang memberi rezeki kepadamu daripada langit dan bumi? Satu soalan. Baik. Am yamlikus sam'a wal absar? Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dua. Siapakah yang mengatur hidup dan mati? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapakah yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka Allah Ta'ala sebut fasayaqulunallah. Maka mereka menjawab Allah. Qul, mu tanya dia, afala tattaqu? Dan mu tahu Allah mu tak takut pada Allah apa? Jelas tak tuan-tuan? Penggunaan perkataan Allah daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi. Dia guna Allah. Cuma nak guna di Malaysia tak apa sesuai. Takut bising. Kan dulu ada kan penggunaan perkataan kalimah Allah. Oh, ada orang sanggup bermandi darah. Kerana mempertahankan kalimah Allah. Hebat juga orang ni. Sanggup bermandi darah nak pertahankan kalimah Allah Ta'ala. Tapi orang tak sanggup bermandi darah nak pertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Baik. Qul, musbuk dia. Mutanya dia molek-molek, wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama', siapa hak beri rezeki langit bumi ni, siapa dia? Amma yamliku sam' wal absar, siapa yang beri penglihatan dan pendengaran. Tengok cara Allah Ta'ala sebut. Dia sebut penglihatan, pendengaran. Dia tak sebut bagi telinga dengan bagi mata. Kerana ada orang yang ada telinga dan orang yang ada mata tapi tak boleh melihat dan tidak boleh mendengar. Mata ada, boleh tengok. Mata ada, tapi tak boleh tengok kerana tidak dicampurkan kepadanya penglihatan. Buta mata dia. Telinga ada, tetapi Allah Ta'ala tidak campurkan kepada telinganya pendengaran. Tak boleh dengar. Walaupun telinga sama dengan kita. Tapi kalau kita bercakap, mari mana Pak Mak? Makan apa dah hari ni? Naik motor. Kita kata makan apa hari ni, dia jawab naik motor. Kenapa? Tidak ada pendengaran. Kena guna bahasa isyarat. Kalau penglihatan ada, kena guna bahasa isyarat. Boleh nampak ni? Allah Ta'ala yang buat pendengaran. Hakmu boleh dengar, boleh lihat tu semuanya Allah. Tuhan-Tuhan hak kamu sembah ni, hakmu semua tak boleh buat. Mereka pun mengaku la yakfasayaquluna Allah, itu Allah. Afala tattaqu, dah mu tak takut Tuhan, kenapa? Mu tak sembah Allah yang mu seru lagi? Roh-roh orang yang kira keramat di antara kamu, kerana kamu buat replika berhala ni, kamu pakai sembah dia. Kenapa orang musyrik Mekah sembah berhala? Yang dianggap bahawa berhala ni bukan dia sembah berhala tu makna inilah Tuhan dia. Dah, di sebalik berhala tu ada roh yang mereka sembah. Dan roh itulah yang menjadi pertolongan bagi dia. Bagaimana orang sembah kubur lah. Golongan kuburiyun sembah kubur ni, kubur tak beri apa satu. Dia sembah pun tak bangun Datuk Wali tu. Tapi roh para wali tu yang dianggap berkat, yang dianggap
keramat yang boleh minta dengan Allah Ta'ala. Maka apa bezanya golongan Qaburiyun dengan golongan disebut sebagai musyrikin Mekah ni? Sama je akidah dia, sama. Boleh faham ni? Tak ada Qaburiyun sini, memang tak ada, tapi makin-makin nak ada. Makin-makin nak ada. Buat masuk daripada Yaman, buat masuk ke Malaysia. Tak syah orang kat aling. Padahal ni golongan Qaburiyun. Terang-terang, tuan-tuan, ada bukti jelas. Kalau tak ada bukti jelas, orang boleh saman kita bercakap ni, apatah lagi live ni, lagi orang dengar lah. Tak boleh buka apa yang diulah oleh Maulana Asri. Golongan Qaburiyun ini di antara kebingungan ulama dan kejahilan masyarakat. Ulasan di Hotel Ridden cukup lengkap, dia bongkar siapa sebenarnya golongan ini. Ini sama, sebab tu Islam sangat menentang sebarang pemujaan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Takut jadi gini. Oleh kerana itu, orang yang kerah berpegang dengan hukum ni, bukan kerah juga, betul juga kalau kita nampak sekali tengok gitu. Dia cukup marah dengan gambar-gambar ni. Apatah lagi gambar orang yang telah mati digantung dalam rumah. Dia takut benda tu jadi pemujaan, walaupun kita kata gantung sebagai kenangan kerana dia seorang yang alim. Memang penyembahan berhala memang bermula daripada benda gitu. Bermula daripada gambar letak dalam beg. Letak simpan dalam poket, bahasa teringat tengok gambar. Bermula dengan gitu. Tu generasi pertama. Generasi kedua bahasa tak cukup dengan gambar ni, kita kena gantung besar-besar lah, luki lah, gantung di dinding besar. Tengok ke dia, lama-lama rasa macam boleh minta dengan dia ni. Buat tugu lah, sekali semua berhala. Boleh baca sejarah penyembahan berhala berlaku daripada situ. Oleh kerana itu ulama-ulama yang berpegang dengan gambar ni jangan tampar dalam rumah dan sebagainya, terutamanya gambar orang telah mati. Tak kira lah gambar ulama, gambar siapa. Syiah dia suka sangat gambar-gambar ni. Dia gantung besar rumah dia gambar Khomeini. Masuk rumah dia tengok Allah. Besar tuan-tuan. Kenapa? Inilah pemimpin dia, orang yang alim dia kalangan dia. Walaupun orang alim, ada alim pun Khomeini ni. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat nombor 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Baik. Maka kata Allah, zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenar. Betul menjawab Allah. Betul. Aku berkata Allah, tapi kenapa mudah takut pada Allah? Kenapa kamu lawan Allah? Zat yang sebenar yang buat itu semua itu Allah. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan daripada kebenaran yang kamu duk sangka bahawa benda yang kamu pegang itu benar? Maka Allah Ta'ala, famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal, sesudah nyatanya suatu benda itu betul, benar, maka yang lain daripada itu sesat belaka. Maknanya begitu. Famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal, telah ternyata bahawa aku boleh sebut bahawa Allah dan kamu boleh sebut Allah, betul Allah, tapi kenapa mudah takut pada Allah? Apabila mu jawab betul Allah, mu kena ingat bahawa benda betul hak mu jawab tu, aku pun setuju dengan kamu. Dan selain daripada benda hak betul tu, semuanya sesat berlaku. Tak boleh pakai berlaku. Maknanya berhala hak kamu sembah ni, sikit pun tak boleh pakai. Tuhan yang satu hanyalah Allah, dan meninggalkan penyembahan-penyembahan yang lain hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu tawajuh kita pada Allah, maka kita tidak akan jatuhlah kesesatan kalau kita hanya berkeyakinan bahawa Allah. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kamu dipalingkan daripada kebenaran ini? Fa anna tusrafun ini, oleh itu macam mana mu boleh terpesong dari kebenaran? Hairanmu ni,
Mu tahu pasal Allah buat langit bumi. Mu tahu pasal Allah menghidupkan mati, dah mu jawab saya Allah. Tapi mu tak takut pada Allah satu. Yang kedua, macam mana mu jadi mu boleh jadi sesat? Dah mu kata Allah Ta'ala, sepatutnya apabila mu kata Allah, bila Muhammad buat mari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan malaikat Allah, Allah yang buat langit bumi, sepatutnya mu terima. Tapi macam mana mu boleh jadi sesat ni? Sebab apa? Kerana wattaba'a hawa, ikut hawa nafsu, ikut sangkaan dalam diri, ikut benda yang terbisik, terdetik dalam hati dia, tidak terikut Allah Subhanahu wa taala yang diajar oleh Nabi. Itu punca kesesatan. Baik. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah tetap hukuman Rabb Tuhanmu kepada terhadap orang yang fasik, sesungguhnya mereka itu tidak beriman, kata Allah. Kadzalika haqqat kalimatu rabb. Demikianlah kata Allah, kalimah dan ketetapan terhadap Tuhanmu, terhadap diri kamu. Kadzalika ni merujuk kepada apa yang berlaku pada musyrikin Mekah tadilah. Kalau mu sebut tadi, dan mereka tahu siapa Allah Ta'ala, tapi kamu tak sembah Allah Ta'ala, maka kalimah ketetapan di sini maknanya siapakah mereka itu? Mereka itu kadzalika, demikian itu penduduk musyrikin Mekah, alladzina fasaqu, terhadap orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, mereka yang tidak kisah dengan batas agama. Mereka langgar saja ikut hawa nafsu mereka. Itu makna fasik. Kalau kita nak terperinci lagi, fasik ni apa ni? Fasaqa ni maknanya koyok, mengoyak. Macam pisang, pisang. Kita nak makan pisang ni kita koyok. Orang tak makan kulit-kulit. Nah, monyet pun tak makan kulit. Apatah lagi manusia. Dia buka ni orang panggil kerja fasaqa, mengoyak. Kenapa orang fasik ni digelar sebagai fasik? Kerana dia koyak agama ni dia ambil, dia buat gitu. Macam kita koyak kertas tu. Agama yang satu yang Nabi ajar, akidah yang sahih, mereka koyakkan dengan perkara-perkara yang syirik. Baik. Annahum la yu'minun, bahawa mereka tidak akan beriman. Ini satu ketetapan kepada Allah, daripada Allah Ta'ala kepada manusia yang fasik. Bila Allah Ta'ala menetapkan segala sesuatu, tidak ada orang yang boleh melanggar lagi ketetapan Allah. Baik. Ayat nombor 34. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Baik. Kemudian katakanlah, sebutlah Muhammad, apakah di antara sekutu-sekutu yang kamu sembah ni ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian ulang balik, ini menghidupkan kembali? Katakanlah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulangi dan menghidupkan kembali, maka bagaimana kamu dipalingkan? Bagaimana kamu dipalingkan kepada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Qul hal min syuraka. Muhammad, mu tanya wahai Muhammad kepada ni orang awam, adakah di antara makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan ini? Kalau kita tengok asal makna ni memang dituju pada Nabi Muhammad, tapi sekarang ni dia tuju pada kita, kerana orang yang boleh melakukan syirik ni mu tanya soalan dia, mayyabda'ul khalq, siapa yang mencipta kamu, mula-mula mencipta. Yabda'ul khalq ni maknanya orang yang mula-mula buat, mu siapa dia? Baik, kalau kita sebut mengenai dengan penciptaan mula-mula ni, mu siapa dia buat? Ayah aku menikah dengan mak aku, bolehlah aku. Ayahmu siapa dia buat? Tok Kim, tak ada masalah. Tak selesai. Allah Ta'ala selesai masalah.
Allah Ta'ala selesaikan masalah ni dengan Allah Ta'ala sebut inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Aku yang buat manusia min nutfah, daripada setitis air, dan air itu sendiri mari daripada tanah. Aku mulakan kejadian. Siapa? Adam alaihissalam aku buat daripada tanah. Aku biok ke keturunan dia sampailah kepada kamu. Sampailah kepada manusia yang terakhir di hari kiamat. Ini. Tadi hak sembah berhala ni bukan memulakan penciptaan. Malahan kalau kamu nak syirik pada Allah Ta'ala, agak-agaklah dia tak boleh buat apa-apa pada kamu. Summa yu'iduh, kemudian dia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat. Adakah ada Tuhan yang boleh buat benda tu? Mungkin mu kata mu boleh buat. Lo buat rumah, aku buat rumah ni. Tapi yabda'ul khalq, yang mula-mula buat. Mula-mula buat maknanya, kalau mu nak buat rumah ni, mesti kamu guna kayu. Kayu ni ambil daripada pokok, maka pokok ni Allah yang buat. Allah Ta'ala yang siramkan air nak boleh jadi pokok tu. Allah Ta'ala yang pelihara sampai puluh-puluh tahun. Kemudian kamu ambil kayu dia, kamu ambil manfaat, boleh buat rumah. Kalau buat rumah batu, siming, daripada bukit, tanah bukit diproses jadi siming, bukit tu Allah Ta'ala buat. Maknanya bukan orang, bukan manusia yang memulakan penciptaan. Ini Allah Ta'ala nak ungkit. Kalau mu rasa rumah ni hakmu, kamu rasa kereta ni hakmu, mu rasa benda ni hakmu, bukan hakmu. Allah Ta'ala yang punya, kan Allah Ta'ala yang mulakan benda tu. Baik, yang pening lagi masyarakat jahiliah ni, dia rasa pening lah kepala dia. Summa yu'iduh, mengembalikan semula pada hari kiamat. Allah Ta'ala buat mu atas muka dunia, Allah Ta'ala buat kamu sebagai manusia hidup, mati, hancur, dia kembalikan semula kamu. Mu rasa pelik? Tak pelik, kerana kamu tak ada, Allah Ta'ala boleh buat jadi ada. Di kamu dah ada dah, cuma masuklah tanah sekejap jadi tanah. Tak pelik bagi Allah Ta'ala. Qulillahu yabda'ul khalq. Katakanlah Allah dualah yang menciptakan makhluk, hanya Allah yang menciptakan mula-mula sekali, tidak ada penciptaan yang boleh cipta Allah itu sendiri. Karena huwal awwal wal akhir. Ini masalah tauhid ni jangan tanya banyak. Tanya banyak ni masa apa dia buat ni? Allah. Jangan tanya siapa dia buat, Allah. Nah, kalau tanya begitu tak ada orang boleh jawab. Tapi kalau tauhid hak tidak jelas dengan Quran hadis ni, dia akan takwil. Siapa pening kepala ngaji tauhid, makin kena Allah makin pening kepala. Sepatutnya makin kena Allah makin tenang hidup. Makin ngaji tauhid makin pening. Dia jadi gitu dah kita ni. Makin ngaji tauhid, awak ngaji apa? Kita tak tauhid. Oh, tapi payah nak faham, pening tok guru tu ngajar. Bukan kita tu pening, tok guru tu pening. Dia tu pening. Duk mengajar Allah Ta'ala ni begini susah. Kalau kita berteras kepada tauhid Al-Quran, jelas. Tak banyak tanya, mu jawab. Tanya Muhammad, dia mu tak boleh jawab, dia tak boleh jawab, mu terus jawab untuk dia. Tanya Muhammad, kalau dia jawapan betul, mu sokong jawapan dia sebab betul. Lepas tu mu tanya dia pula, dapat apa dah lawan kalau betul. Cerita dialog mengenai dengan tauhid dalam Al-Quran. Fa anna tu'fakun. Oleh itu mengapa kamu rela dipalingkan menyembah yang lain? Kalau Allah Ta'ala yang mula-mula jadikan kamu, kenapa mu sembah selain daripada Allah? Dan mu tahu Tuhan jadi. Hak tadi kalau mu tahu Tuhan jadi langit bumi, mu tak takut kepada Allah. Sepatutnya mu kena takut pada Allah sebab Allah Ta'ala buat langit bumi. Ini Allah Ta'ala yang mula-mula ciptakan kamu, kenapa mu tak takut pada Allah Ta'ala? Baik, ayat nombor 35 kita habiskan sana. Habiskan ayat ni. Qul hal min syurakaikum man yahdi il haqqi qulillah yahdillah lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun. Katakanlah, sebut lagi Muhammad, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk? Ayat nombor 35 dah. Katakanlah,
Allah yang menunjuki kepada jalan kebenaran. Allah yang menunjuki kepada kebenaran, maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataupun orang yang tidak dapat memberikan petunjuk bila diberi petunjuk, kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Kata Allah, bagaimana kamu mengambil keputusan yang semudah begini? Baik. Qul hal min syurakaikum. Katakanlah wahai Muhammad, qul di sini makna mu tanya dia. Tanya. Soalan dia, ada di antara makhluk yang kamu sekutu saya daripada Allah? Ini orang panggil hujah yang kedua. Hujah yang kedua yang Allah Ta'ala suruh kita tanya pada orang musyrik ni. Tanya dia Muhammad, mu tanya, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan ini, may yahdi ilal haq, siapa yang boleh memberi petunjuk kepada kebenaran? Yahdi ini itu menggerakkan, makna dari segi bahasanya menggerakkan pada setempat kepada tempat yang lain. Itu makna yahdi. Dibawa pada suatu tempat kepada tempat yang lain, maknanya melibatkan pergerakan. Siapa yang boleh menggerak dan membuka, membalikkan hatinya, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, qulillahu yahdil haq. Musbuk. Sebut bahawa Allah jualah yang memberi hidayah dan petunjuk lil haq, kepada kebenaran. Allahu akbar. Kalau kita tengok ni ayat tadi, Nabi tanya siapa dia buat langit bumi, musyrikin jawab Allah. Hak ni Nabi tanya tak boleh jawab, Nabi tu jawab, musbuklah dia bahawa kulillah, Allah Ta'ala yang memberi hidayah, yang menggerakkan hati manusia, yang buat supaya manusia ni dapat hidayah. Maka afaman yahdi ilal haqqu ahaqqu an yuttaba'a, maka adakah yang dapat memberi hidayah, petunjuk kepada kebenaran itu berhak diturut? Tentulah boleh. Orang beri hidayah itu patut diikuti dan lebih patut kita turut. Baik, bila mu kata Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada kebenaran, dengan mengakui bahawa penciptaan ini mari daripada Allah, berarti nak ada hidayah dah tu dalam jiwamu tu, sebab mu mengaku dah. Memulakan penciptaan pun mu tak boleh jawab, aku jawab juga Allah. Maknanya hujah untuk kamu menerima Allah sebagai Tuhan tu jelas dah. Tapi tak ada arah dah mu lawan. Mu lawan bukan bermakna mu tak ada hidayah. Ada hidayah telah sampai kepada kamu, tapi mu tak mau ikut. Hak mu ikutnya wattaba'a hawa, mu ikut hawa nafsu. Maka begitu Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada kamu, nak beri syurga kepada kamu, supaya kamu selamat wahai musyrikin Mekah daripada azab Allah Subhanahu wa taala, mu selamat daripada penghinaan Allah, mu selamat daripada soal jawab di negeri akhirat. Tiba-tiba kamu tak terima. Mungkin terima orang hak tak boleh beri hidayah pada kamu, hak tak boleh buat manfaat dan mudarat kepada kamu, hak tak boleh buat keuntungan kepada kamu. Amman la yahdi illa ayyuhda, atau kata Allah yang tidak memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi petunjuk. Maknanya begini, takkanlah mu nak ikut orang yang tidak terpimpin. Aku ni beri hidayah, yang aku boleh jawab ni, yang aku menang saja debat dengan mu ni sebab apa? Sebab aku ada hidayah, aku Nabi. Mu tak boleh jawab sepatah pun apa aku sebut sebab apa? Sebab mengikut hawa nafsu, mengikut syaitan hak dalam diri kamu sendiri. Tiba-tiba mu tak mau ikut aku, hak dia beri hidayah. Makna aku ni terpimpin. Aku ni terpimpin. Sebab tu aku boleh jawab dengan hujah.
Tiba-tiba mengikut orang yang tak ada hujah. Mengikut hawa nafsu kamu. Itu. Baik. Wa malakum kaifa tahkumu? Maka kenapa begini? Kamu ambil keputusan. Nah, maka mengapa begini kamu ambil keputusan? Memboleh ikut hawa nafsu kamu, tak ada hujah. Tuan-tuan boleh fikir ayat ni. Agama ni datang dengan hujah. Dan apabila seorang ustaz boleh mengemukakan hujah dan dalil, kita pergi pilih orang yang tak ada hujah, tak ada dalil, yang cerita mengapu pasal agama. Adakah kamu nak ikut orang yang tidak dipimpin dengan hidayah? Nak tahu di mana ustaz orang tu terpimpin dengan hidayah, tidak ada hidayah. Bila dia cerita bab agama, cerita bab tauhid, rujukan dia Quran, hadis Nabi. Bila dia sebut satu benda yang melibatkan kepercayaan, Quran, hadis Nabi. Dan dia tidak menyeru ke arah diri dia, tapi dia menyeru ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dia tu dakwah Nabi. Apa dia? Ani'budullah wajtanibut taghut. Suruh orang jadi hamba Allah dan melawan taghut. Itu dia punya metod, dia punya tajuk kepada dakwah dia itu. Ada ustaz tu pun sebutlah dengan dalil, dengan Quran, dengan hadisnya begini. Tiba-tiba tak kena dengan jiwa kita. Sebagaimana apa yang disebut oleh Nabi SAW kepada musyrikin Mekah. Bila musyrikin Mekah dapat jawab, dah hak betul Nabi kata betul, hak tak boleh jawab Nabi tolong jawab. Maka apakah alasan lagi untuk kamu tidak menerima aku? Lah saya dia kata apa? Sihir Muhammad. Kalau kita Wahabi mu ni. Nampak ke tak ni? Pakcik, nampak ke tak ni? Aku nak sebut tu je sebenarnya. Muka main nyata aku sebut. Dah mu pun tak ada jawab. Maka aku jawab. Bermakna aku terpimpin. Aku ada hujah. Ni hujah aku. Ibu boleh mu ikut hujah lain. Hujah lain tu ikut hawa nafsu kamu. Munasabah. Kamu boleh ikut orang yang tidak terpimpin. Tuan-tuan, kita ni kalau nak pergi tak kenal satu jalan, kita ikut orang yang kenal jalan. Kalau tunjuk saya rumah tu, boleh main naik kereta saya. Kalau tunjuk rumah saya tu, rumah orang tu, boleh main naik kereta saya, tapi saya tak tahu jalan ni. Tak payah kamu balik lah. Nah, aku minta orang lain, aku minta tolong Syekh Google. Nah, tekan itu dia pun tunjuk sini kau jalan. Bab jalan ni boleh tanya Google lah, bab lain jangan tanya. Nah. Tiba-tiba orang hak boleh bawa jalan. Betul hak mari hujah, hak mari papan tanda kenyataan betul konaki. Perfect dah sebut dengan hujah ni. Awak nak pergi rumah orang tu, kalau awak lalu jalan sini, dia shortcut tapi susah sikit jalan mereka mengikut. Susah. Tapi okey lah kalau awak nak lalu. Sini jalan senang, awak pergi straight gitu. Pusing kat ni kau nak U-turn sini. Jelas. Tiba-tiba hak jelas gitu. Kita tanya orang, mana rumah orang tu? Awak pergi straight, lepas tu ada lah tanya orang situ lah pula. Kita nak ikut orang kata gitu. Sampai sudah tak jumpa cari rumah, nak pergi makan kenduri, dah sekali pergi basuh kawah. Nasi habis dah sampai lambat. Kalau tak sampai, pusing balik Seberang Jaya. Nak pergi tempat lain. Kenapa? Kerana tidak mengikut penunjuk arah yang betul. Maka Nabi Muhammad penunjuk arah ke akhirat, ke surga yang betul. Tiba-tiba ikut orang yang mengampu cakap mengenai agama. Yang tak ada dalil, yang tak ada hujah. Apa salahnya? Apa salahnya? Duk mai apa salahnya? Apa salahnya? Hei, tu otakmu. Agama ni bukan apa salahnya. Hai, teruk kalau agama pakai hujah, apa salahnya? Teruk tak tuan-tuan? Teruk. Apa salahnya ustaz kita sembahyang 5 rakaat? Setiap rakaat tu ustaz baca kuat-kuat lagu jahar. Apa salahnya? Kata Nabi tak ajar kita. Pandai Nabi tak ajar. Dah bila kita sebut benda lain, hak nak reka ibadah hak Nabi tak ajar, apa salahnya? Ada dalil? Ada dalil. Wak mari dalil hak tidak tepat dengan keadaan.
Ada kena mengena langsung dengan kes yang berlaku. Oh, lepas tu nak membenarkan awak mari pula kaedah usul. Kaedah usulnya begini. Dari segi usulnya begini. Oh, tanah Arab lain, tanah Melayu lain. Hoi, waktu Nabi lain ke Melayu ni. Nak marah orang ni minta maaf lah. Kena ada Nabi lain, nama Mamat. Orang jeli ke? Untuk orang Melayu khas. Kerana orang Melayu ni bangsa yang lembut hatinya. Bangsa yang tak suka cakap kasar-kasar. Arab tak apalah dia kasar-kasar. Arab suasana dia Arab lain, di tanah Melayu lain. Oh, jadi agamanya gitu. Pening kalau ustaz lagu ni. Ustaz lagu ni tak payah dengar, lagu makan mikrofon je dia. Mikrofon tu sumpahlah mulut dia. Tuan, ini benda yang merosakkan agama bila status ustaz cakap di atas kursi, duduk di meja, cakap gini. Tapi cakap benda yang tidak ada sandaran daripada Quran hadis. Cakap nak dengar penyedap halwa telinga, bolehlah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Minta maaf lah bocik dah, kasar sikit. Bulan depan tak payah mari lah ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Tapi harap-harap boleh mari lagi. Tapi saya kalau tak boleh mari pun nak macam mana? Saya dah halang tuan-tuan, cuma saya sebut benda betul. Dan saya sebut sekali lagi bahawa dakwah ini bukan tempat cari makan. Tidak bukan tempat untuk kita cari makan, untuk bersukaria. Pendakwah ni kena banyak berkorban daripada orang yang menjadi pendengar. Pendakwah ni kena banyak berkorban. Kalau harta, pendakwah lah yang keluar dulu. Pendakwah yang keluar dulu. Takut kita tengok bila pendakwah duduk dalam zon selesa relax. Mari orang bagi makan, sudah ceramah makan. Betul tak tuan-tuan? Buatlah manfaat untuk korbankan demi Islam. Biarlah orang nak marah itu dia punya pasal. Kalau ikut orang ni sampai bila tak sudah, kita ikut Allah Ta'ala. Dan kita akan rasa betapa hebatnya Nabi SAW duduk atas jalan ini. Susah, tapi kita ada Allah. Bila kita ruang masa mengadu pada Allah tengah-tengah malam, akan mari satu kesedaran, ya Allah, hinanya aku. Tidak ada gunanya manusia atas muka bumi ni hidup dengan banyak harta, dengan kedudukan pangkat yang tinggi, tapi dia tidak boleh duduk depan Allah Ta'ala mengadu kepada Allah masalah dia. Syok tuan-tuan mengadu pada Allah ini. Itulah jiwa sebenar orang yang sayang pada sunnah Nabi SAW. Orang nak kata apa peduli, letak belakang. Allah Ta'ala sebaik-baik pentakdir, Allah Ta'ala sebaik-baik penentu kepada kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada hari-hari yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.